lup-dup. Okey, kejap lagi kita tengok betul tak jantung kita bunyi lup-dup. Yang lain ada yang tahu tak lagi bunyi jantung kita macam mana? Okey, sebelum cikgu mulakan, mari kita tengok dulu jantung kita bunyi dia macam mana. Okey, semua pasang telinga, kita nak dengar jantung kita. Okey, dengar tak? Cikgu tak bunyi pun. Tak bunyi, Allah. Tak bunyi pula dah. Sekejap. Sekejap Sekejap. Dengar tak? Dengar. Okey, cikgu tunjuk lagi sekali dengar macam mana jantung kita bunyi. Okey, jadi betul lah tadi Ibrahim kata jantung kita ni bunyi dia lup-dup. Bukan macam kita ya, oh cikgu debar dudak-dudak ni. Bukan debar dudak-dudak, tak ada, jantung kita tak bunyi dudak-dudak. Okey, jantung kita bunyi lup-dup, lup-dup, lup-dup. Okey, kejap lagi kita akan tengok kenapa jantung kita ni bunyi lup dan dup. Okey. Sekejap lagi kita akan tengok. Sebelum tu, cikgu share dulu skrin untuk hari ni. Okey, hari ni kita akan sambung bab 10 iaitu pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Okey. Kita dah belajar sampai subtopik 10.2. Jadi hari ni kita akan tengok subtopik 10.3 iaitu mekanisme denyutan jantung. Okey, dalam subtopik 10.3 ni kamu kena tahu macam mana mekanisme denyutan jantung manusia. Okey, macam mana denyutan jantung kita ni boleh berlaku. Okey. Lepas tu kamu kena tahu daya yang menyebabkan peredaran darah dalam badan kita. Okey. Kita tengok slide yang pertama. Mekanisme denyutan jantung. Kalau dalam buku teks kamu tu muka surat 180. Okey. Jantung ni terdiri daripada otot kardium yang bersilang dan bersambung antara satu sama lain. Okey, dia bersilang dan bersambung antara satu sama lain. Okey, kalau kamu tengok gambar rajah ni, okey, otot kardium dekat jantung kita ni macam ni lah rupa dia, bersilang dan bersambung. Okey, kenapa Allah ni buat otot kardium ni macam ni? Okey, sebab
Susunan bersilang dan bersambung ni dia membenarkan impuls elektrik disebar dengan cepat. Okey, kalau kamu bayang macam mana kalau otot kardium ni dia tak bersambung. Okey, susahlah impuls elektrik nak disebarkan, okey. Dia susunan ni membenarkan impuls elektrik disebar dengan cepat melalui jantung dan pada masa yang sama dia akan merangsang sel otot kardium untuk mengecut dengan serentak dan seragam. Okey, otot kardium dekat jantung kita bersifat myogenik. Siapa tahu myogenik ni apa? Siapa pernah dengar myogenik? Okey, ada yang pernah dengar tak myogenik? Okey, kita tengok next slide. Apakah myogenik? Okey, myogenik ni bermaksud jantung kita ni dia boleh mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima isyarat impuls daripada sistem saraf. Okey, kiranya jantung kita ni walaupun tak ada sistem saraf, dia masih boleh mengecut dan mengendur dengan sendiri. Okey, sekiranya otot kardium disimpan dalam larutan yang beroksigen, yang suam dan mengandungi nutrien, otot-otot ni dia boleh mengecut dan mengendur dengan sendiri. Kalau kita buat keluar jantung kita letak dalam keadaan yang beroksigen, ada nutrien dan suhu yang sesuai, dia masih lagi boleh mengecut sebab sifat dia yang myogenik. Cikgu highlight ni, sifat dia yang myogenik. Okay, dia boleh mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima isyarat impuls. Okey, seterusnya kita tengok peredaran darah dalam manusia. Okey, minggu sebelum ni kita dah belajar banyak struktur jantung. Okey, kita ada atrium, kita ada ventricle, kita ada aorta, macam-macam lah. Okey, cikgu harap kamu dah ingat dan fahamlah benda tu. Okey, jadi minggu ni ada lagi beberapa struktur baru yang kita akan belajar. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa struktur dalam gambar ni yang minggu sebelum ni kita tak belajar? Yang ada dalam gambar ni, siapa boleh bagi tahu? Struktur yang mana satu yang kita belum belajar lagi kelas? Berkas His. Okey, berkas His lagi? Lagi apa lagi? Ingat tak sebelum ni kita belajar struktur apa? Gantian Purkinje. Betul, gantian Purkinje. Okey, lagi kita ada nodus atrioventricle dan nodus sinoatrium. Okey, yang lain ni kita dah belajar. Hari ni kita akan belajar 4 lagi struktur jantung kamu. Okey, kita akan belajarlah apa fungsi 4 struktur ni. Okey, penghasilan daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia adalah disebabkan oleh pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Okey, pengepaman dan pengecutan. Pengecutan jantung dimulakan dan dikoordinasi oleh perentak jantung. Okey, perentak jantung ni ataupun kalau kamu biasa dengar, bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai pacemaker. Siapa pernah dengar pacemaker? Okey, kalau adalah ibu bapa kamu ke atau atuk nenek kamu yang pakai pacemaker. Okey, atuk cikgu dulu pakai pacemaker sebab dia ada masalah jantung. Okey, dalam jantung kita ni dah ada perentak jantung ataupun pacemaker yang semula jadi. Tapi untuk orang-orang yang ada masalah jantung, doktor mungkin akan bagi dia pakai pacemaker lah untuk bantu jantung dia ni berdenyut. Okey, kita tengok. Perentak jantung ni adalah sekumpulan sel otot jantung khusus yang memulakan kadar pengecutan jantung dan terletak di bahagian dinding atrium kanan. Okey, perentak jantung ataupun pacemaker ni dia akan menjana impuls elektrik dan akan merebak dengan cepat melalui dinding kedua-dua atrium
menyebabkan atrium ni mengecut secara beritma. Okey, disebabkan adanya perentak jantung ni, dia akan hantar impas elektrik supaya atrium ni boleh mengecut. Okey, kejap lagi kita akan tengok lagi dengan lebih detail. Okey, sebelum tu, sebelum ni kawan kamu ada tanya cikgu atria tu apa? Sebab dalam modul nilam kamu dia ada sebut atria. Okey, jadi atrium ni satu, kita ada satu, atrium kanan dan atrium kiri. Kalau satu kita panggil atrium. Kalau kedua-dua, kita nak sebut dua-dua kita panggil atria. Dia macam singular dengan plural lah. Kalau dua, kita panggil atria. Satu sebagai atrium. Okey, tak payah confuse Okey, perentak jantung yang utama dikenali sebagai nodus sinoatrium. Okey, kita ada dua perentak jantung dalam jantung kita. Yang utama adalah nodus sinoatrium. Okey, kamu kena ingat. Ataupun kalau susah sangat nak ingat, nodus sinoatrium ni dia juga dikenali sebagai nodus SA. Okey, dalam exam kamu boleh tulis nodus SA. Sebab nodus SA ni dia diiktiraf worldwide lah, seluruh dunia. Internationally dia diiktiraf. Kita boleh guna sebagai nodus SA. Okey. Seterusnya kita tengok macam mana nodus SA impuls saraf ni boleh merebak. Okey. Dekat sini nodus SA tempat dia adalah di bahagian atrium. Atrium apa ni kelas? Yang bahagian sini ni atrium apa? Kanan ke kiri? Kanan. Okay, good. Okay, ni atrium kanan. Okay, nodus sinoatrium ataupun cikgu panggil nodus SA. Nodus SA ni dia terletak di bahagian atrium kanan di sebelah atas. Okay, ni nodus SA. Okay, nodus SA ni dia akan menjana impuls elektrik. Okay, seterusnya impuls elektrik akan merebak dengan cepat dalam kedua-dua atrium. Okey, apabila impuls elektrik ni dijana oleh nodus SA, sekejap cikgu tukar. Okey, impuls elektrik yang dijana oleh nodus SA ni dia akan merebak ke atrium kanan dan kiri. Okey, walaupun dia duduk di sebelah atrium kanan, okey, apabila impuls tu dijana, impuls tu akan bergerak ke kedua-dua belah atrium. Okey, apabila ada impuls di atrium kanan dan kiri, atrium kamu tu akan mengecut. Okey, atrium kamu akan mengecut. Apa yang terjadi bila atrium kamu mengecut? Darah akan apa bila atrium mengecut? Okey, darah akan tertolaklah ke bawah. Okey, darah daripada kedua-dua belah atrium akan tertolak ke ventrikel kanan dan kiri. Ni menyebabkan atrium mengecut secara serentak. Dan pengecutan atrium membantu mengepam darah ke dalam ventrikel. Darah daripada atrium dah masuk ke ventrikel. Okey, seterusnya. Okey, tadi impuls saraf yang daripada nodus SA, dia pergi ke ventrikel kanan dan kiri. Dan sekarang ni impuls saraf tu dia sampai di bahagian sini. Okey, bahagian yang dia buat biru ni, nama dia adalah nodus AV. Okey, nodus AV ataupun nama dia adalah nodus atrioventricle lah. Sama juga kamu boleh guna nodus AV sebab dia diiktiraf. Okey, nodus AV. Impuls elektrik sampai ke nodus atrioventricle ataupun nodus AV. Dan impuls elektrik itu akan merebak melalui berkas His, gentiang Purkinje sehinggalah ke apex jantung. Okey, daripada nodus AV ni, impuls elektrik itu dia akan bergerak ni. Dia akan bergerak di sepanjang ni. Kamu tengok ni berkas His, gentiang Purkinje dia akan bergerak. Okey, sehinggalah ke apex jantung lah bahagian yang ni. Nodus impuls elektrik tu akan bergerak. Okey, seterusnya impuls elektrik merebak dari bahagian apex jantung ke seluruh dinding ventrikel. Okey, jadi impuls elektrik tu akan pergilah ke seluruh ventrikel kamu ni. Sama juga tadi dengan atrium, apabila dia dapat
impuls elektrik tu dia akan apa? Mengecut ke mengembang? Dia akan apa kelas? Mengecut. Okey, bagus. Okey. Apabila dia dapat impuls elektrik tu, ventricle pula akan mengecut. Okey, apabila ventricle mengecut, darah pula akan tertolak keluar lah daripada ventricle. Macam tu lah mekanisme denyutan jantung ni. Okey, kalau kamu tak dapat nak bayangkan lagi, cikgu tunjuk video. Sekejap cikgu tunjuk video. Ni yang best belajar online, cikgu boleh tunjuk video. Dulu masa cikgu belajar dekat sekolah, tak boleh nak bayang macam mana jantung ni dia dipump. Dulu belajar whiteboard je. Okay? Kelebihan belajar online ni, cikgu boleh tunjuk dekat kamu. Sekejap, cikgu cari. Okay, nampak tak? Nampak cikgu. Okey, tengok dekat bahagian sini atas ni nodus SA, dekat bahagian bawah ni nodus AV. Okey, kita tengok macam mana impuls tu bergerak. Impuls tu dia bergerak daripada nodus SA, dia pergi ke dua-dua belah atrium, dia lalu berkas His ke tiang Purkinje dan dia pergi ke ventricle. Okey, macam ni lah impuls elektrik tu bergerak dalam jantung kamu. Okey, ada lagi satu video cikgu nak tunjuk. Lagi satu video kita tengok apabila impuls elektrik tu bergerak di seluruh jantung kamu, darah tu akan bergerak. Okey, akan berlaku peredaran darah. Okey, tengok video ni. Okey. Atrium kanan dan kiri Atrium kanan dan kiri ada nodus SA di bahagian atas ni. Okey. Apabila atrium mengecut, darah akan turun ke ventricle. Okey, darah akan turun ke ventricle. Okey, apabila impuls elektrik tu pergi ke ventricle, ventricle pula yang akan mengecut. Apabila ventricle mengecut, darah daripada ventricle ni pula akan tertolak keluarlah, sama ada dia pergi ke seluruh badan ataupun dia pergi ke paru-paru. Okey, faham? Semua faham ke? Faham. Okey, ada apa-apa soalan sebelum cikgu pergi ke slide yang seterusnya? Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Okey, dah faham Okey, kalau tak faham boleh tanya. Seterusnya kita akan tengok okey, tadi kita tengok video yang jantung kita tu bunyi loop dup. Okey, apa yang menyebabkan bunyi loop dan dup ni? Okey, cikgu harap kamu dah faham yang subtopik sebelum ni macam mana peredaran darah. Okey, dia masuk melalui mana, dia keluar melalui mana. Okey, kalau kamu faham yang tu senang untuk kamu faham macam mana loop dan dup ni dihasilkan. Okey, ketika pengepaman jantung, bunyi loop dup boleh kedengaran. Bunyi loop dup tersebut ialah bunyi penutupan injap-injap jantung. Okey, kita ada 3 jenis injap. Injap apa kelas? Cuba bagi tahu cikgu apa injap 3 tu? Injap apa yang kita ada? Injap tricuspid. Okey, lagi? Baru satu. Injak sabit. Okey, lagi satu. Injap bicuspid. Okey, good. Okey, kita ada 3 jenis injap.
Okey, kamu dah tahu kan sebelum ni cikgu dah bagi tahu injap ni fungsi dia untuk memastikan darah kita mengalir dalam satu hala. Okey, tak ada U-turn tak ada U-turn. Okey, dia memastikan darah kita mengalir dalam satu hala, dia tak boleh patah balik. Okey, kita tengok. Bunyi pertama loop dihasilkan apabila injap trikuspid dan injap bikuspid tertutup. Okey, apabila darah masuk, darah kan ada dua cara untuk dia masuk. Sama ada melalui vena cava, dia masuk, ataupun satu lagi melalui apa kelas? Darah yang beroksigen masuk melalui apa? Vena. Dia masuk melalui vena pulmonari. Apabila darah masuk, ventrikel akan pump darah. Cikgu harap kamu ingat lagi lah, ventrikel akan pump darah ke atas. Apabila ventrikel pump darah ke atas, injap yang ada dekat sini dan injap yang ada dekat sini akan tertutup. Dia tertutup sebab dia nak pastikan yang darah yang dipump tu tak masuk balik ke atrium. Supaya dia boleh keluar daripada jantung. Injap yang tertutup masa ventricle pump tu lah yang hasilkan bunyi loop. Injap trikuspid, bikuspid tertutup dihasilkan bunyi loop. Darah tu dia akan teruskan perjalanan dia. Dia akan keluar melalui dua cara lah. Kamu ingat lagi tak? Dia akan keluar melalui apa? Kalau ke seluruh badan dia keluar melalui apa kelas? Dia keluar melalui aorta. Kalau dia nak pergi ke paru-paru, dia keluar melalui apa? Melalui arteri pulmonari. Apabila darah tu dipump ke aorta dan arteri pulmonari ni, dekat arteri pulmonari, dekat aorta ni dia ada injap. Nama dia injap sabit. Apabila darah dah lalu melalui injap sabit tu akan tertutup lah supaya darah tu tak patah balik ke ventricle. Apabila injap sabit tertutup, injap sabit tu akan hasilkan bunyi dup. Sebab itulah apabila darah kita mengalir tanpa henti, jadi terhasilnya bunyi loop dup loop dup loop dup. Injap trikuspid, injap bikuspid tertutup hasilkan bunyi loop. Injap sabit yang tertutup akan hasilkan bunyi dup. Sebab tu kalau kamu pergi hospital ke, kamu pergi klinik ke, doktor atau MA dia akan cek degupan jantung kamu. Normal tak? Bunyi loop dup tak? Ke bunyi loop je? Kalau bunyi loop, dup tu perlahan je, maksudnya ada masalah lah dengan injap sabit kamu. Mungkin dia tak boleh tertutup dengan sepenuhnya. Tu fungsi doktor dengar degupan jantung kamu. Seterusnya kita tengok pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Dalam buku teks kamu muka surat 182. Pengepaman jantung membantu mengedar dan mengalirkan darah melalui arteri, arteriol dan kapilari darah. Sebelum ni kita dah belajar arteri yang besar. Lepas tu dia ada cabang yang kecil kita panggil sebagai arteriol. Lepas tu ada cabang yang lagi kecil kita panggil sebagai kapilari darah. Jantung tu akan pump, darah akan mengalir ke arteri, arteriol dan kapilari darah. Walau bagaimanapun, daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung ni tak cukup untuk meneruskan pengaliran darah melalui vena untuk kembali ke jantung. Dah sampai kepada kapilari, dia kena pergi kepada venul, kepada vena lagi. Jadi tak cukup daya untuk darah tu dipump. Jadi apa yang badan kita boleh buat adalah sebelum tu darah juga terpaksa mengalir menentang tarikan daya graviti lah. Contoh kalau kat kaki kamu ni, darah dah dipump ke bawah, okey lagi. Lepas tu darah tu nak pump balik ke atas ke jantung, menentang pula tarikan daya graviti ni, dia tak cukup. Dia tak cukup daya.
Kehadiran injap dalam vena memastikan darah mengalir dalam satu hala ke jantung. Okey, macam cikgu cakap tadi, injap ni fungsi dia untuk pastikan darah ni mengalir dalam satu hala saja, tak ada U-turn. Kalau darah tu daripada kaki nak pergi ke jantung kan menentang arus graviti. Kalau tak ada injap, mungkin darah tu boleh turun balik ke kaki. Tapi sebabkan kita ada injap, darah tu akan terus berjalan ke atas lah menuju ke jantung. Okey, macam mana tadi kita nak atasi kekurangan daya nak hantar darah ke jantung balik tu? Okey, pengecutan otot rangka di sekeliling vena ni akan dibantu oleh pengecutan otot rangka menekan dan menceruk vena lalu menyebabkan injap terbuka untuk membenarkan darah mengalir ke arah jantung. Injap kemudian tertutup dan menghalang darah mengalir balik semula ke arah kaki. Jadi kalau kamu tengok gambar rajah ni, okey, kat tengah ni kita ada salur darah lah, kita ada vena. Okey, otot yang di sekeliling vena ni, otot kaki kamu ni, dia akan mengecut. Dia akan mengecut. Apabila dia mengecut, dia akan kepit ni vena ni. Okey, darah pun tertolak ke atas. Dia mengecut dan mengendur. Jadi darah kamu akan terus tertolak ke atas ke jantung. Kalau tak ada otot yang mencerut atau mengecut ni, darah kamu tu sukarlah untuk kembali ke jantung. Sebab tadi kita tengok jantung tu hasilkan daya tapi tak cukup untuk membawa darah kembali ke jantung. Okey? Tidak mencukupi untuk meneruskan pengaliran. Okey. Faham ke sampai situ? Faham ke sampai situ? Cikgu. Ya. Kalau injap tak ada ke, apa nama kesan akan berlaku? Okey, kalau injap tak ada, contohlah dekat kaki kamu. Okey, kaki kamu tak ada injap. Jadi darah tu dia tak akan naik ke jantung, dia akan berkumpul di kaki. Okey. Apabila darah berkumpul di kaki, dipanggil pooling lah, pooling of blood. Okey, darah berkumpul di kaki, mungkin lama-lama pembuluh darah kita boleh pecah lah sebab darah banyak tertumpu di bahagian kaki. Okey, oksigen pun tak boleh nak hantar lah, kita tak boleh nak pindahkan darah yang tak ada oksigen dan darah yang beroksigen tu kita tak boleh nak hantar ke kaki. Okey, faham tak? Faham. Okey, untuk subtopik 10.3 ni dah habis. Jadi sebelum cikgu teruskan dengan subtopik 10.4, okey, homework kamu untuk hari ni, kamu kena lukis dan label struktur jantung beserta fungsinya. Okey, cikgu nak kamu buat dalam satu kertas A4 sahaja, kamu lukis jantung dan kamu label setiap struktur. Okey, dalam buku teks kamu tu, muka surat 174, hari tu kita dah belajar banyak struktur. Okey, lepas tu cikgu nak kamu gabung dengan 4 lagi struktur yang kita belajar hari ni. Berkas His, okey, nodus SA, nodus SV, gentian Purkinje, cikgu nak kamu gabung yang hari tu dan dengan kelas hari ni dalam satu A4. Okey, contoh kamu tulis ventricle kiri. Contoh kamu tulis ventricle kiri dekat sini. Okey, ventricle kiri. Lepas tu dekat bawah ventricle kiri tu cikgu nak kamu tulis terus fungsi dia. Okey, pam darah ke seluruh badan. Okey, ventricle kanan, pam darah ke paru-paru. Cikgu nak kamu tulis terus fungsi dia dekat bawah kamu label tu. Okey, dan juga cikgu nak kamu label arah pengaliran darah. Okey, dia masuk melalui mana, dia keluar melalui mana. Okey, dia masuk melalui mana, dia keluar melalui mana. Cikgu nak kamu label. Okey, kalau boleh kamu label menggunakan warna yang berbeza lah supaya kamu tahu yang ni darah beroksigen ataupun darah yang terdioksigen. Kamu label komplit, kamu lukis arah pengaliran darah secara komplit lah, cantik-cantik. Lepas tu
Macam biasa, ambil gambar, hantar kepada cikgu. Okay, sebelum next class. Next class hari Khamis. Jadi kamu hantar hari Rabu sebelum 12 malam. Okay, cikgu tak kisah kamu nak lukis bentuk 2D ke, 3D ke, tak kisah. Tapi asalkan kamu lukis jantung tu. Lukis cantik-cantik, nanti kamu boleh simpan lah. Cikgu dulu simpan nota SPM ni sampai pergi universiti. Cikgu ada lagi nota kimia yang cikgu laminate, cikgu bawa pergi ke universiti. Jadi, cikgu nak kamu buat kali ni, kamu boleh bawa sampai bila-bila. Okey, faham ke? Cikgu. Ya. Kalau kena warna juga ke jantung tu, warna biru dengan warna merah tu? Oh, dalam exam tak payah. Tapi kalau dalam nota kamu ni, kamu nak buat nak colour boleh. Kalau kamu tak rasa colour jantung tu, kamu buat anak panah je. Biru dengan merah untuk membezakan darah beroksigen dengan darah terdioksigen. Boleh ke? Okey. Okey. Boleh. Okey, hantar pada cikgu hari Rabu paling lewat 12 malam dekat Telegram. Okey. Seterusnya, kita tengok 10.4 iaitu mekanisme pembekuan darah. Okey, kalau dalam buku teks kamu tu muka surat 183. Okey, dalam subtopik 10.4 ni, kamu akan belajar keperluan mekanisme pembekuan darah. Okey, kenapa kita perlukan mekanisme pembekuan darah ni? Okey. Dan seterusnya, kamu akan belajar mengenai mekanisme pembekuan darah tu sendiri. Okay, kita belajar kenapa kita perlukan mekanisme tu dan kita belajar proses ataupun mekanisme ataupun cara darah kita membeku. Seterusnya, kita akan tengok apakah isu kesihatan yang berkaitan dengan pembekuan darah. Okay, kalau darah kita tak beku, apa terjadi? Okay, kita tengok satu persatu. Okey, keperluan mekanisme pembekuan darah. Pembekuan darah menghentikan atau meminimumkan kehilangan darah pada bahagian salur darah yang terluka. Okey, kamu main bola, kamu main badminton, tiba-tiba luka, lutut kamu berdarah. Okey, kalau tak ada mekanisme pembekuan darah ni, kamu boleh kehilangan darah yang sangat banyak lah. Okey, kalau terlampau banyak kita boleh matilah. Okey, jadi fungsi mekanisme pembekuan darah ni untuk menghentikan atau meminimumkan kehilangan darah. Okey. Seterusnya, pembekuan darah juga boleh mencegah kemasukan mikroorganism ataupun patogen lah. Okey, kalau darah kamu salur darah kamu terbuka, kamu luka, mikroorganism ataupun patogen tu boleh masuk ke dalam salur darah kamu dan boleh menyebabkan infection lah. Okey, jangkitan. Sebab tu darah kita, kalau kita luka, dia cepat-cepat membeku supaya patogen mikroorganism yang dekat luar tak boleh masuk ke dalam. Okey, seterusnya mekanisme pembekuan darah juga ni akan membantu mengekalkan tekanan darah kita. Okey, dalam julat yang normal lah, kerana kehilangan darah yang terlalu banyak boleh menurunkan tekanan darah ke paras yang bahaya. Okey, ni fungsi-fungsi ataupun kenapa kita perlukan mekanisme pembekuan darah. Okey, seterusnya kita tengok macam mana pula darah kita boleh membeku. Okey, pembekuan darah sebelum tu cikgu tanya, ada yang mabuk darah ke kat sini tak boleh tengok darah? Ada ke yang pening-pening kalau tengok darah? Semua okey ke? Okey je. Okey je. Okey, bagus. Cikgu ada kawan, dia ambil biologi tapi dia tak boleh tengok darah. Okey, dalam makmal kita kena buat eksperimen, cucuk jari sendiri nak tengok sel darah merah tu. Oh, dia dah pening, dia tak boleh buat eksperimen tu. Okey, kita student bio sepatutnya tak boleh lah macam tu sebab darah ni dah jadi sebahagian daripada kita bila kita belajar biologi ni. Okey, mekanisme pembekuan darah. Okey, pembekuan darah melibatkan satu siri tindak balas kimia yang berlaku dalam darah apabila seseorang terluka bagi menghalang pendarahan yang berlebihan. Okay, nanti kita tengok kita ada faktor
pembeku darah. Sekejap lagi kita tengok. Okay, ni gambar dalam buku teks kamu tu. Kamu boleh tengok dalam buku teks kalau tak jelas kat sini. Okay, apabila kamu terluka, salur darah kamu terbuka, kita ada platelet. Sebelum ni kita dah belajar kan platelet dia akan bantu proses membekukan darah. Okay, platelet yang tergumpal, sel yang rosak dan faktor pembeku dalam plasma darah membentuk bahan pengaktif yang dikenali sebagai trombokinase. Trombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K menukarkan protrombin kepada trombin. Okey. Kita tengok. Okey, faktor pembeku kita ada protrombin ni faktor pembeku. Okey, dia ada dalam darah kita. Okey. Seterusnya, protrombin ni apabila kita mengalami luka, dia akan ditukarkan menjadi trombin. Okey, trombin ni dia akan memangking penukaran fibrinogen kepada fibrin. Protrombin ditukarkan kepada trombin. Okey, lepas tu kita ada fibrinogen. Fibrinogen ni dalam keadaan yang larut. Okey, dengan adanya trombin ni, dia akan tukarkan fibrinogen pula kepada fibrin. Okey, fibrin ni kamu tengok dalam gambar ni. Okey. Ni dia macam tali, jaring-jaring, jaringan ni. Okey, ni adalah fibrin. Fibrin ialah sejenis gentian protein berupa bebenang yang membentuk jaringan pada permukaan luka untuk menjerat eritrosit dan menutup luka bagi menghalang kehilangan darah. Okey. Kamu luka, apabila kamu luka, darah tu dia akan keluar lah. Darah akan keluar. Protrombin pun akan berkumpul di bahagian yang tempat kamu luka tu. Okey, bila trombin berkumpul, dia akan ditukarkan menjadi trombin. Lepas tu fibrinogen ni dia akan ditukarkan menjadi fibrin. Seterusnya dia akan membentuk bebenang ni, jaringan ni. Dia akan halang darah ni daripada keluar. Dia akan pegang lah darah ni. Okey, lama-lama yang tempat kamu luka tu, dia akan jadi berkuping. Sebenarnya kuping yang terjadi tu adalah platelet yang terkumpul, sel yang rosak. Kita ada protrombin, fibrinogen, fibrin. Dia terkumpul dekat situ. Dan terjadinya kuping tu. Okey, lama-lama bila luka tu dah elok tertutup, kuping tu akan tertanggal dengan sendirilah apabila kulit kita tu dah sembuh elok. Okey, faham ke? Faham tak kelas? Okey. Cikgu tunjuk satu video macam mana proses ni berlaku. Okey, semua okey lagi ke? Ke mengantuk dah? Okey. Nampak tak? Nampak cikgu. Okey, bagus. Okey, kita tengok macam mana pembekuan darah ni boleh berlaku. Even under physiological conditions, a small tear can appear in the wall of a blood vessel. In order to prevent blood loss, Kamu nampak sekarang ni dalam salur darah kamu dia ada tempat yang terluka dan terbuka. Jadi darah akan keluar melalui tempat yang terbuka tu. Tengok platelets and coagulation factors such as the pivotal factor 10, acting in a coordinated manner, close this wound. The platelets are responsible for a first sealing of the tear. Then, a number of coagulation factors are activated, leading to the formation of fibrin strands which stabilize the growing clot. Okey, sekarang ni apabila dia dah berkumpul, fibrinogen dah bertukar menjadi fibrin, kamu tengok dia akan membentuk bebenang. Okey, bebenang ni akan peganglah sel darah merah, platelet semua ni dalam satu tempat.
These processes can also be triggered inappropriately. Okey. Faham tak? Okey, faham tak macam mana mekanisme pembekuan darah ni boleh berlaku? Faham? Okey, Azrina je ke faham? Orang lain faham tak? Faham. Okey. Haziq je faham. Haziq dengan Azrina je faham. Yang orang lain lagi faham tak? Faham. Faham cikgu. Okey, bagus. Kalau cikgu dengar suara, cikgu tahulah kamu bagi tumpuan, kamu tak tidur, okey? Okey, kalau dah faham, kita tengok seterusnya. Okey, kalau darah kita tak membeku, jadi macam mana? Dalam keadaan normal, darah tidak membeku dalam salur darah yang tidak rosak kerana tindakan beberapa bahan antigumpal seperti heparin. Okey, kalau kita tak luka, salur darah kita tak koyak, tak terbuka, darah kita ni tak membeku. Okey, bahaya ya kalau darah kita membeku, salur darah kita boleh tersumbat. Jadi sepatutnya dalam keadaan normal, darah kita tidak membeku. Okey, sebab kita ada bahan antigumpal iaitu heparin yang menghalang darah kita daripada membeku. Okey, tapi ada juga sesetengah keadaan mungkin darah kita akan membeku. Okey, disebabkan beberapa perkara lah, ada penyakit yang memang boleh menyebabkan darah beku tu terbentuk dalam salur darah. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, penyakit pertama yang terlibat dalam proses pembekuan darah ni, kalau kamu tengok buku teks kamu tu, muka surat 184, okey, isu kesihatan berkaitan dengan pembekuan darah yang pertama adalah hemofilia. Okey, siapa kat sini pernah dengar tentang hemofilia? Pernah dengar tak hemofilia tu apa? Okey. Hemofilia adalah contoh penyakit yang menghalang darah daripada membeku. Okey, hemofilia ni bukan macam COVID, dia tak berjangkit. Hemofilia ni dia penyakit keturunan, dia inherited from the parents. Okey, dia dapat daripada mak ayah dia. Hemofilia ialah penyakit keturunan yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembeku tertentu dalam darah. Okey, kita ada banyak sebenarnya faktor pembeku dalam darah tu. Tadi kita belajar satu je, okey. Untuk level kamu ni kita belajar satu. Apa tadi faktor pembeku dalam darah kelas? Mula dengan huruf P. Apa faktor pembeku tadi kita belajar? Platelet. Bukan platelet, prothrombin. Faktor pembeku yang kita belajar adalah prothrombin. Okey, platelet juga boleh bantu membekukan darah lah, tapi faktor pembeku yang utama yang sangat membantu membekukan darah adalah prothrombin. Okey, dia banyak lagi faktor pembeku yang lain, tapi satu sahaja yang kamu belajar iaitu prothrombin. Okey. Kalau orang yang ada hemofilia ni, kita tak tahulah dia kurang faktor pembeku yang mana satu. Mungkin juga dia kurang prothrombin ataupun faktor pembeku yang lain. Okey, jadi apabila doktor cek, contohnya dia kurang prothrombin, jadi doktor akan bagi ubat lah. Dia akan bagi dia konsum prothrombin untuk tingkatkan kadar, dia tingkatkan kandungan prothrombin dalam darah. Okey, pendarahan secara berlebihan akibat luka kecil atau lebam boleh menyebabkan kematian. Okey, kita kalau luka kecil, orang yang normal tak ada masalah, okey. Sapu ubat gamat, tanpa plaster, esok buka dah sembuh. Tapi untuk orang yang ada hemofilia ni, luka kecil pun boleh membahayakan dan boleh menyebabkan kematian sebab darah dia tak dapat membeku. Cikgu cakap tadi hemofilia ni dia penyakit keturunan kan? Okey, jadi
Kalau yang lelaki ke yang perempuan ikutlah. Kalau dia tahu perempuan selalunya pembawa. Okey. Kalau dia tahu dia ni pembawa, kalau boleh elakkanlah. Okey, kalau kamu ada power ke, okey, kalau kamu ada tunang ke, kalau kamu tahu tunang kamu tu ada hemofilia juga, seelok-eloknya tak boleh berkahwin lah sebab nanti kemungkinan besar anak kamu akan mendapat hemofilia tu sebab mak dia pembawa dan ayah dia ada hemofilia. Okey. Cek nanti nak kahwin pasangan kamu tu ada hemofilia ke tak. Okey, tapi tak apa, zaman sekarang ni boleh je melalui rawatan, tapi rawatan yang berterusan lah, maksudnya dia kena ambil ubat ataupun faktor pembeku tu seumur hidup lah anak dia kalau dapat hemofilia tu. Okey. Seterusnya, selain daripada hemofilia, kita juga ada penyakit yang dikenali sebagai trombosis. Okey, trombosis ni dia pembentukan darah beku. Hemofilia tadi darah dia tak boleh membeku sebab tak ada faktor pembeku darah. Okey, trombosis pula adalah pembentukan darah beku ataupun dikenali sebagai trombus. Okey. Trombus ni dia boleh berlaku akibat kerosakan dalam salur darah. Kerosakan dalam salur darah dan juga pengaliran darah terlalu perlahan sehingga menyebabkan faktor pembeku terkumpul. Okey, kiranya disebabkan darah tu mengalir terlalu perlahan, faktor pembeku tu terkumpul dengan banyak dekat suatu tempat menyebabkan darah beku ni boleh terbentuk. Okey, apabila darah beku terbentuk, pengaliran darah yang dekat belakang-belakang dia ni tak boleh nak pergilah sebab adanya darah beku yang tersekat di tengah jalan tu. Itu trombosis. Okey, seterusnya kita ada lagi satu iaitu embolism ataupun embolisma. Okey, embolisma ni darah beku juga. Tapi apa beza dengan trombosis ni? Okey, trombosis ni dia duduk satu tempat. Okey, dia berkumpul satu tempat, darah beku tu berlaku. Tapi embolisma ni darah beku dia diangkut oleh aliran darah. Okey, darah beku yang bergerak yang diangkut oleh aliran darah ni dikenali sebagai embolus. Kalau dia duduk satu tempat, kita panggil dia sebagai trombosis. Kalau dia berjalan diangkut dalam salur darah kamu, dia dipanggil sebagai embolisma. Sekiranya embolisma tersekat dalam salur darah yang terlalu kecil, aliran darah akan terhenti. Okey, itulah 3 penyakit yang berkaitan dengan faktor pembeku darah lah, yang berkaitan dengan darah kamu. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Kita dah habis guys. Ya. Ya. Hemofilia tu ke? Hemofilia ya. Ya cik Gana nak tahu buat kita ada penyakit hemofilia tu. Penyakit hemofilia ni awak kena cek darah lah. Cikgu tak pasti tapi cikgu rasa sekarang ni, zaman lon ni, kalau nak kahwin kita kena cek kesihatan dan salah satunya hemofilia. Kita akan cek sebelum kita kahwin kita ada hemofilia ke tak, dan pasangan kita. Kalau lelaki lah yang akan cek hemofilia ke tak. Kalau dua-dua ada hemofilia, tak disarankan lah untuk berkahwin. Okey, kira boleh cek kat hospital. Okey. Okey, ada apa-apa lagi soalan?